العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada tetamu bersama-sama saya ialah saudara Coach Muhammad Atan, seorang yang berpengalaman dalam bidang masing-masing. InsyaAllah kalau ada masa yang tertentu mungkin kita akan akan mendapat lagi dua orang tetamu. Itu kita punya Dr. Rifin dan juga Ahmad Kamil. Semuanya kalau sempat dia boleh join, dan sedia maklum bahawa tajuk ini kita dah cakap dah berhubung dengan seperti tertera di skrin, iaitu pembelajaran dan pembangunan. Okay? Learning and development. Jadi this more of general topic juga yang kita bincang petang ni. InsyaAllah kita tengok kalau ada demand kita teruskan dengan tajuk yang kita bincang ni. Jadi buat permulaan ni saya ucapkan selamat datang kepada sahabat dan selamat datang kepada Coach Muhammad Atan yang telah ada pun bersama kita di studio ini. Dan juga ingin maklum tempat saya sekarang ni nampak cuaca terang, jelas. Tapi tak tahu lah tadi angin, mungkin hujan atau tidak. Saya tak tahu bagaimana tempat anda. Cuba kalau sahabat-sahabat yang dapat masuk, saya tahu sekarang ni belum ada siapa masuk. Kalau boleh tolong terang sikit di mana anda berada, sama ada suara dan gambar juga dapat dilihat dan dengar dengan jelas ataupun tidak. Saya mengalu-alukan perbincangan ataupun persoalan yang ditanya yang ditujukan kepada saya. Jadi macam mana Cik Muhammad Atan? Boleh dengar suara dengan jelas, gambar dengan jelas di tempat anda? Yes. Very clear, tuan. Okey, semua suara you tu kau boleh dekat sikit dengan skrin, jauh. Tak boleh jelas. Okey. So cuaca di sana macam mana tempat anda? Oh, panas. Memang pun sini pun panas agak tu. Tapi tak apa. Lagi ikut dia hujan lah sikit tu. Cuaca tu redup, nampak redup macam nak hujan. Tapi tak tahulah. So berhubung dengan tajuk ini, apa sebelum kita mula, anything that is interesting for you tu nak tunjukkan sebagai satu permulaan pertama petang ni. Sila Cik Muhammad Atan. Coach, sila. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Tuan Haji Muhammad bin Atan. Saya pernah kerja di Bank Negara Malaysia sebagai pakar ekonomi dan juga kerja di SME Corp Malaysia sebagai pengarah SME Corp di bahagian ekonomi dan dasar. Tajuk kita hari ini adalah tajuk mengenai pembelajaran dan pembangunan, learning and development. Ini amat sesuai untuk semua lapisan masyarakat, terutamanya orang yang baru masuk pekerjaan dan juga mereka yang bekerja dan juga usahawan-usahawan yang ada di sini, dan juga mereka yang telah bersara daripada kerja mereka. Mereka semua perlu continue teruskan membuat pembelajaran dan juga membangunkan jati diri atau pembangunan diri. Ini adalah perlu sebab banyak ilmu-ilmu yang kita masih perlu mempelajari yang ada di pasaran untuk membangunkan diri kita. Salah satu topik yang Master Coach specialize adalah adult development. Adult development ini sebagai manusia untuk meningkatkan peringkat pembelajaran kita dan pengalaman kita sebagai insan yang meningkatkan cara pemikiran dan juga cara kita memandang kepada yang sekarang ini. Kalau kita dapati, kalau budak-budak mereka melihat dunia untuk kepentingan saja. Tetapi bila kita meningkat daripada tahun ke tahun dan kita mempunyai banyak kemahiran dan pengalaman dan bercampur dengan ramai orang-orang, maka kita punya level of thinking atau cara pemikiran dan cara pembelajaran kita meningkat sepatutnya lah, dan meningkat, dan kita punya tanggungjawab dan kita punya pandangan terhadap dunia adalah berlainan
sebelum dan sekarang. Jadi inilah pentingnya yang saya nak tekankan di sini, pembelajaran mesti diteruskan walaupun kita sudah bersara atau kita sudah ataupun kita sebagai specialist di bidang-bidang teknikal. Kita perlu belajar tentang pembangunan dewasa ini seperti coaching dan seterusnya. Terima kasih. Okey, Alhamdulillah. Jadi sikit sebanyak secara rambang telah disampaikan oleh kita punya coach Tuan Haji Muhammad Atan, Haji Muhammad, yang mana dia menyentuh tentang pembangunan, bagaimana keperluannya, pembelajaran dan pembangunan. Sedikit perterangan ringkas buat permulaan tentang dimension of learning secara keseluruhannya. Dia ada 9 dimension of learning. Mungkin sebelum ni Tuan Haji pun tak dapat mungkin hari ni Tuan Haji boleh dapat lagi penjelasan. Saja ada 9. Satu penanya ialah bila kita buat pembelajaran, membentuk sikit peluang kepada seseorang untuk berfikir. Kita panggilkan dia ada stretching dia punya mind, berkemampuan untuk melintasi cara pemikiran dia lebih luas dan lebih jauh. Yang kedua, dia membantu dia untuk berfikir. Bagaimana dia berfikir? Iaitu dengan bertanya. Question, creating question. Yang ketiga juga ialah melalui self-discovery. Jadi dalam seperti sebut oleh Cik Muhammad Atan, dia menyentuh tentang coaching. Salah satu coaching ialah kita terus learn how to do self-coaching ataupun muhasabah diri. Ini muhasabah diri ni dah lama ada ya. Iaitu yang mana cara-cara yang mana kalau kita ikut Rasulullah SAW, banyak benda yang kita boleh ambil tiba daripada sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, yang keempat, melalui pembelajaran yang kita lalui tadi, self-discovery, ingin mengetahui, orang kata curiosity is the mother invention, dan stretching menyebabkan kita akan melalui satu proses yang kita panggil proses pembelajaran melalui pengalaman. Jadi sebab tu sekarang ni dia ada action learning dan sebagainya. Yang kelima, dia secara tak langsung membina tentang diri kita bagaimana nak membentuk sesuatu mengikut makna yang kita pegang. Meaning making. Selepas meaning making, dia menyentuh tentang sense making. Macam mana kemampuan kita menggunakan mantik ataupun logical thinking. Dan seterusnya kepada yang ketujuh, daripada situ mendidik kita supaya membuat sesuatu penuh dengan disiplin, fokus. Jadi kita ada focus of attention. Dan fokus ni pula ada dua tuan-tuan dan puan-puan. Satu dia panggil focus of attention, satu di focus of intention. Kedua-dua adalah satu landasan menuju kepada satu matlamat yang sama, tetapi secara tak langsung ini yang memerlukan fokus. Kalau kita tidak ada fokus, maka perbezaan di antara fokus attention dengan fokus intention tak selaras, maka berlakulah kita katakan gap. Okey, kalau orang yang pakar dalam NLP, dia tertakluk kepada dia punya kita punya submodalities, dia punya submodalities ataupun dia punya editor diri dia, bagaimana dia melihat sesuatu mengikut daripada keperluan, kemampuan, kebolehan dia melaksanakan sesuatu. Dan yang ketujuh ataupun ke-8 ialah macam mana dia boleh mengingati balik apa yang dia belajar tadi. Alright, dia boleh mengingat, tapi nak mengingati pun ada satu cara yang perlu kita belajar. Jadi kalau kita seorang coach, kita boleh mendengar apa yang disampaikan sahabat kita daripada mula, setengahan dan sampai habis, dengan arti kata dia merupakan satu kita naratif ataupun naratif coaching. Dia ada sangkutan antara satu dengan lain. Dan akhirnya berlaku sikit, orang kata selalu orang buat training, dia kata mesti ada fun. Dia kata ada seronok. Fun tu adalah salah satu dalam pembelajaran. Tetapi pembelajaran ni berbeza dengan pembangunan. Bukan pembangunan ni apabila keperluan yang wujud, maka dia akan berubah sesuatu cara teknik, the how you think change. Kita punya structure berubah. Itu seandai ringkas yang saya beri. Jadi mungkin perkara-perkara lain yang Coach Muhammad ini nak sampaikan. Mungkin dari segi coaching Cik Muhammad dah sebut tadi. Area mana Cik Muhammad nak cakap? Adakah dari segi servis ataupun empathy dan sebagainya? Sila Cik Muhammad. Sila kepada Cik Muhammad dulu. Okey, pertamanya kita perasan dulu kalau ada ilmu-ilmu yang kita mempelajari, kita rasa amat susah. Tapi bila kita sudah mature, sudah meningkat dari segi pembangunan diri kita, maka ada benda-benda yang dulu kita rasa susah dan kita dapat memahaminya dengan lebih senang.
Itu disebabkan kita punya perubahan mental dan perubahan cara berfikir dan kita punya wisdom. Jadi topik development ini adalah penting. Saya nak beri contoh customer service. Customer service, kalau kita tengok usahawan-usahawan sekarang ni, kalau mereka di peringkat stage 2 lah dikatakan, makna mereka mementingkan bagaimana mereka nak mendapatkan hasil dengan jualan mereka, dan mereka tidak berfikir dari segi customer. That's why ada slogan mengatakan bahawa customer is always right, atau customer adalah betul, supaya customer dapat memberi pandangan tentang jualan peniaga-peniaga tersebut. Jadi kalau kita jadi peringkat kemahiran peniaga-peniaga, mereka bukan saja mementingkan jualan mereka, dan mereka kadang-kadang mereka tidak ada senyuman, customer service mereka adalah amat rendah. Tetapi bila mereka ada pembangunan diri mereka dengan adanya certain coaching atau pembelajaran yang sepenuhnya atau kemahiran, mereka akan dapat memahami kehendak-kehendak pelanggan. Pertamanya dari segi konsep empathy, mereka sanggup menerima feedback dari pelanggan, kemahiran mereka. So ini salah satu contoh di mana pembangunan diri itu penting supaya mereka bukan saja untuk menjaga kepentingan hasil jualan mereka, tinggal lagi mereka juga melihat dari segi empathy. Dan dari segi empathy mereka kena ada ilmu active listening, mendengar secara aktif dan secara mendalam, dan juga secara observation pelanggan mereka. Maka dengan itu mereka dapat memajukan lagi jualan mereka dengan mempunyai segi pandangan dunia pelanggan pula. Sekarang ni mereka tengah lihat pandangan dunia mereka. Pandangan dunia mereka rasa mereka nak buat duit, mereka tahu jaga kepentingan mereka, tapi bila mereka tengok pandangan pelanggan, maka minda mereka akan memberi khidmat atau servis yang terbaik. Terima kasih. Okey, Alhamdulillah. Okey, bersama kita sekarang ni ialah bersama kita ya Coach Ahmad Kamil, seorang development coach. Terima kasih. Saya ucapkan selamat datang Cik Ahmad Kamil. Untuk pengetahuan Cik Ahmad Kamil, bersama kita ialah Coach Muhammad Atan juga, Director Development Coach. Saya ingin mengalu-alukan sahabat-sahabat kita yang datang daripada Indonesia. Ya, terdapat beberapa pemerhati daripada Indonesia bersama kita sekarang ni. Selamat datang Pak. Selamat datang. Kami sekarang ni sudah pukul 5 lebih. Mungkin tempat anda sekarang ni pukul 4 lebih. Perbezaan 1 jam. Jadi kita sedang menanti seorang lagi, iaitu kitanya Dr. Arifin. Jadi untuk makluman kepada Cik Muhammad Atan, kita sekarang ni sedang berbincang atas tajuk general, iaitu pembelajaran dan pembangunan, learning and development, yang mana telah disentuh dan dibincang secara terperinci oleh sahabat kita tadi, iaitu daripada Cik Muhammad Atan, bagaimana dia menceritakan pendekatan yang dari sudut menggunakan coaching, iaitu coaching menggunakan empathy, listening dan questioning. Dan sebelum tu saya telah berbuat kupasan apa yang dimaksudkan dengan learning. Dia terdapat 9 dimension of learning. Terdapat 9 dimension of learning yang mana saya dah sebut tadi, tapi saya sebut dia punya tajuk saya yang kata learning 9 dimension tu ialah satu, ialah dikatakan stretching. Seorang tu bila dia belajar, dia boleh stress dia punya minda dan sebagainya. Yang kedua, saya tak langsung membina ingin tahu, curiosity of mother invention. Menunjuk kata dia akan mempelajari bagaimana nak berfikir. Bagaimana berfikir lalu mencipta soalan. Yang ketiga, dia akan mendapat satu penemuan, self discovery. Yang keempat, melalui 3 faktor ini menyebab dia mempunyai pengalaman. Dari pengalaman yang ada tadi menyebabkan dia boleh membentuk meaning making dan sense making. Ini saya cakap menyeluruh saja. Dan kelima, menyebab seperti meaning making tadi, maka dia keenam, iaitu pengalaman yang dapat menyebabkan dia boleh membentuk dia punya focus of attention. Jadi fokus ni pula ada dua. Satu focus intention,
satu focus of attention. Maka focus of intention dan focus of intention kena diselaraskan. Ini pun kita akan bincang later on. Dan yang ketujuh ialah macam mana, yang ke-8, bagaimana dia boleh ingat balik. Seorang coach kadang-kadang bila dia coach, dia boleh recall balik anywhere around the moment macam dia punya sesi perbincangan dalam coaching. Dan last kali, of course, bila kita belajar, kita kena ada minat. Okay, kalau kita ada minat, jadi secara tak langsung kita akan menjadi seorang coach yang orang kata berjaya, boleh mementingkatkan diri kepada kita. Jadi saya menjemput lah kita punya sahabat yang baru masuk dari Cik Ahmad Kamil ya. Jadi sebelum saya jemput Cik Ahmad Kamil, pada sahabat-sahabat yang kita baru masuk sini, selamat datang Cik Radin Hatta. Radin Hatta ni adalah seorang former trainer, entrepreneur trainer, coach dan trainer daripada PUMB. Selamat datang. Ya, Cik Muhammad Atan, dan juga kita dapat sini ialah seorang doktor, Dr. Jamali Wagiman, sedang pun seorang coach juga ada, dan terdapat beberapa orang, Cik Faizal Jani pun ada, dan juga terdapat 2-3 orang peserta kita daripada Indonesia, Jakarta. Saya ucapkan selamat datang dan selamat petang. Jadi apa yang saya sentuh tadi, saya minta Cik Muhammad Ahmad Kamil, Cik Ahmad Kamil sekarang sama kita juga, terdapat juga Dr. Arifin telah pun berada. Jadi hari ini saya nak jemput Cik Ahmad Kamil. Apa yang Cik Ahmad Kamil nak sentangkan? Bagi contoh-contoh produk-produk yang ada ataupun apa yang Cik Kamil kata perlu berlaku sebagai dalam proses pembelajaran dan development. Sekarang ni banyak orang berkata tentang IoT, Internet of Things, orang cakap pasal blockchain, orang cakap pasal AI, Artificial Intelligence, dan orang cakap pasal Marketing 5.0, alright? Ataupun Marketing 5.0 tu dia pakai human mimicking technologies. Jadi sila-silalah Cik Muhammad Atan, Cik Muhammad Kamil. Cik Muhammad Kamil, anything you want to put into discussion here today so that kita punya tetamu yang ada di sini boleh sikit mendengar apa yang telah ingin disampaikan. Sila Cik Muhammad Kamil. Okey, sebelum saya minta Cik Ahmad Kamil sini, saya ada satu komen yang ditulis oleh sahabat kita iaitu Radin Hatta. Jadi kita boleh tengok ini Cik Ahmad Kamil tolong ambil perhatian. Gambar Cik Ahmad Kamil telah pun tepu. Cik Ahmad Radin katakan, saya rasa perkataan customer is always right kena tukar Elias. Right customer is right. Tapi kena tapis. Kaki hutang bayar sikit. Experience expecting tinggi. Masukkan dalam diri risk wrong customer. Ini apa yang dituliskan oleh kita punya pemerhati dan juga seorang trainer dan seorang coach iaitu Radin Muhammad Atam. Jadi ini sesuatu berbicara sekurang-kurangnya bila kita bincang akan menyentuh apa yang ditimbulkan oleh sahabat kita tadi. So Cik Muhammad Atan, kalau line Muhammad Kamil dah line dia terputus. Okey, tak apa, sementara kita tunggu Muhammad Kamil masuk balik. Kita minta lah sahabat kita, Muhammad Atan, anything you want to comment before saya panggil Dr. Arifin tentang apa yang nak terangkan lagi yang disentuhkan oleh Cik Muhammad Radin tadi. Sila Muhammad Atan. Okey, Cik Radin cakap itu benar. Di mana customer kita perlu engage customer. Because customer memang tak semua customer. They are good customer, bad customer and ugly customer. So kita kena tapis. Memang betul, maknanya kita kena engage them. Bila kita engage customer, baru kita faham tentang dia punya dunia customer. Tak semua sama. Tiap-tiap customer adalah berlainan dalam pengalaman dan perangai mereka, dan isi hati mereka. Jadi memang betul kita kena engage dan sebaiknya kita coach mereka atau di maka kita akan memahami apa masalah mereka dan apa yang menyebabkan mereka perangai begitu. So maknanya betul lah, maknanya ada pelanggan yang baik, ada pelanggan yang tak baik, ada pelanggan yang tertentu. Terima kasih. Okey, terima kasih. Yang kita jemput, kita hanya Dr. Arifin. Dr. Arifin. Dr. Arifin, ada apa-apa yang Dr. nak share sekali dalam perbincangan kita petang ni? Yes, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya there are many
framework on with regards to learning. My approach to learning is the recent approach or recent passion of mine is to bring the trainees to the level of simulation. Maknanya you have to show them what if certain thing happen. If you want to talk about situational analysis, which is in real world, for instance in business or in science, you have to know exactly. You have to show to your trainees what would happen if certain things happen. And this is very important if you talk about strategy formulation. If you talk about strategy in the government, in the business, because if you want to win in business, you have to formulate the right strategies and implement the right strategies. And in order to train so-called the future strategies, you need to show them to reach the level of simulation level. It's not the question of knowledge anymore. No? What happened? What is all about, and then the skill how to use certain tools, certain things. But you have to tell them what would happen if certain things happen. You have to do a scenario analysis. We heard about this scenario analysis in the past. I think I heard about the last 30 to 35 years on what we call this scenario analysis, especially if you want to understand the what strategies are most appropriate in facing your competition and so on and so forth. So how do we do scenario analysis now? In the olden days, the trainer will speak about scenario, will speak about what if situation. But today, with Excel, with the invention of simple tools like Excel software, we can develop this simulation, this scenario very simply, very simple way to approach it. And then we can develop templates and models to show exactly what happened if certain things happen, if certain things fail to appear, or certain things are not happening, especially at input level and when you talk about the interaction of various variables in business, in science, in situation analysis, it can be done just simple use of Excel software. So I would strongly suggest, mind you, gentlemen, I have noticed that even though I'm not an academician finance man, even though I was in telecom as a trader, but you will notice that most of the financial lecturers have been teaching their students for the last, I've been observing, they have not been using Excel as the software to do it. They have still been traditional. So you know how I can find it, because I've seen in a lot of computer labs in the universities, I can see traces of computer lab are not being utilized, even with respect to statistics, on subject of statistics. It is very unfortunate if you teach people on statistics, mathematics, accounting, if you don't use Excel as part of your medium of instruction. So for the last 10 years, I've been observing this as still not being developed by our learning centers, our learning society. So I would strongly suggest on this note that we move one step ahead, one step further in terms of learning, that we could develop a real scenario situation of business where we can teach our trainees, our managers, future managers, how to develop the right strategies, the right framework, and how to, at the end of the day, they are able to even to predict exactly what happened. So if your prediction and your planning is if you can arrive at 95% accuracy, then there will be a lot of wastage that can be reduced, that can be eliminated in management today. So on top of that, we can focus on to our trainees the concept of strategic thinking. Now, in the past, we this is our failure actually. Most of our leaders, most of our managers who are in leadership position, they have not really exercised the strategic problem solving thinking level yet. So until we also heard about our
our academic world, our school in the secondary school, they talk about the high learning of high concept learning, whatever it is. Pemikiran cara peringkat tertinggi. But I don't know how they're going to reach there. But I can only say that in my experience, my simple observation is that if we can promote this concept of developing people through templates, as simple as Excel where we can formulate whatever action, we can even develop business scenarios. Then our teaching of entrepreneurship in the government, in the society which will be much more simplified. Thank you. Okey, Alhamdulillah. So kita dah dengar tadi kupasan yang dibuat oleh Cik Muhammad Atan, Coach Muhammad Atan, dan kita mendapat penerangan daripada Dr. Arifin berhubung dengan orang kata satu tool yang menggunakan Excel sebagai menggunakan Excel untuk buat dia panggil scenario planning, simulate, buat andaian tentang the future. Because this is one of the tools being used most of the people in the world to do some prediction about dia punya future business. So tadi Cik Muhammad Hatam menyentuh tentang teknik-teknik berhubung dengan listening skill, berhubung dengan teknik of questioning dan sebagainya, menyentuh tentang 9 dimension yang saya sebut tentang pembelajaran. Dan sekarang ni kita bersama kita ialah sahabat kita balik, Coach Muhammad Atan, Coach Muhammad Kamil. Ahmad Kamil bersama kita. Mungkin Cik Ahmad Kamil boleh bagi certain product or any peluang business opportunity that in relevant to our discussion today, iaitu berhubung dengan learning and development. So anything Cik Ahmad Kamil, Coach Kamil, anything you want to tell about the product, please share with the public here. Sama kita juga terdapat beberapa peserta daripada Indonesia, Singapura. Sila Cik Ahmad Kamil. Suara tak dengar, suara. Mikrofon tak dengar tu. Line Cik Mak Kamil, suara tak keluar. Tak dengar suara jam. Okey, saya rasa Muhammad Kamil dia punya line tak apa clear. Gambar pun dah mula tepu. Right? Tak apa, Cik Muhammad Kamil sekejap lagi kalau boleh continue balik, masuk balik. Tak apa, kita stimulasi. Okey, saya akan sambung. Sebab bila kata kedua-dua ni sesuatu yang nampak sama, pembangunan ataupun pembangunan dan learning tu almost the same. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dari satu sudut. Ya, sila Muhammad Kamil. Sila. Line tepu. Okey, Ahmad Kamil terputus pula. Sekejap cuba masuk line. Jadi apa yang dia nak sampaikan tadi kita tunggu juga. Tapi betul lah macam Dr. Arifin kata tadi, kita ada tool. Kita kena ada tool bagaimana nak menghadapi what we are doing and the future growth dan development sebagainya. Dan ada apa-apa lagi Cik Muhammad Atan nak tambah Cik Muhammad Atan? Muhammad Atan, unmute. Suara tak dengar. Unmute. Okay, sila. Okay, cerita pasal I nak komen sikit pasal Dr. Arifin mention about strategy formulation, scenario. Okay, this is perkara ilmu technical management ni memang perlu lah for usahawan, semua manusia lah. Nak ceritakan beside the learning part, kita juga kena tengok dari segi perangai tu sebagai satu individual yang unik. Dan bila mereka tiap-tiap seorang tu adalah berbeza dari segi cara pemikiran dan cara mereka menerima ilmu yang mereka belajar. Maksud saya contohnya kalau di universiti mereka gagal
subjek teknikal, yang tidak boleh berjaya di dunia. Malahan kalau kita tengok Bill Gates tak habis belajar di universiti, tapi dia sekarang seorang billionaire. So itu cara pemikiran. Cara pemikiran inilah kita perlu membangun graduan ataupun usahawan mereka. Dan akan tetapi technical knowledge ni adalah perlu sebagai sampingan. Tapi on top of that, human skill, pembangunan insan. Terima kasih. Cik Muhammad, line you dah makin lemah, suara tak dengar dah. Tak dengar Okey, dengar. You dekatkan sikit, dah dengar lah. Dekat depan, okey. Nak Sekarang ulang balik. Ulang balik sikit, tak dengar tadi. Okey, please. Tu dekat tu cantik lah. Okey. Okey, maksud saya technical punya knowledge skill itu adalah penting sebagai tools. Seperti Dr. Arifin cerita mengenai strategi, communication, scenario planning dan sebagainya. Management pengurusan. Ini adalah perlu. On top of that, kita memerlukan juga pembangunan diri sendiri. Kerana kita dapati bahawa tidak semua manusia mempunyai pembangunan pemikiran yang sama. Jadi kita tidak boleh all size fits all, kata orang. Kita tak boleh menggunakan satu model untuk sebagai satu model untuk semua pelanggan kita atau semua peserta kita. Maka konsep ini kita kena ubah, di mana kita kena fahami tiap-tiap manusia atau tiap-tiap peserta atau pelanggan kita adalah berlainan. Maka kita kena engage mereka satu persatu, face to face, dan memahami tentang dunia mereka. Itu yang amat susah tapi itulah perlu kita buat. Terima kasih. Okey. So oleh sebab Cik Muhammad Atan, kalau boleh you punya mikrofon tu you bagi jelas sikit. Yang last kali suara orang dengar dah. Okey, terima kasih. Okey, apa yang kita dah mendengar perbincangan hari ini secara ringkas, kita menyatakan bahawa pendirian kemampuan seseorang nak menggunakan alat-alat. Mungkin tadi Dr. Arifin menyebut tentang higher level of thinking, something like that. Apa yang disampaikan Dr. Arifin tadi. Dan dia menyentuh tentang teknik ataupun kita tool yang digunakan. Dan Muhammad Atan memberi penjelasan keperluannya tentang wujudnya teknik penggunaan alat-alat dan sebagainya. Dan menyentuh dengan customer relationship seperti mana diterangkan oleh tadi Radin Hatta. Iaitu dia mengatakan bahawa customer service tu kita kena review balik, dia kata. Kita rasa customer service is memang betul, tapi kita kena tengok balik sebab not people are the same. How to overcome on this? Kalau Dr. Arifin boleh atasi, apa cadangan yang boleh buat, Doktor? Terima kasih. Lanjutan daripada apa yang saya ingin katakan, bahawa kalau kita nak meningkatkan kualiti pengurusan kita perlu lebih kuantitatif dalam pemikiran dan dalam pelaksanaan kita. Untuk menjadi seseorang atau membuat pengurusan yang agak kuantitatif, kita memerlukan angka dan juga berfikir secara matrix, secara KPI, secara simulated results, dan secara bila kita mendiagnosis masalah tu atau untuk kita mencari punca masalah, kita juga perlukan angka. Untuk itu kita perhatikan bahawa untuk melatih pengurus-pengurus masa depan negara, mereka terpaksa berfikir secara angka. Itu yang penting sekali. Saya agak apa yang dirancangkan oleh Kementerian Pelajaran kita dalam meningkatkan anak-anak kita menjadi tahap pemikiran tinggi ni ialah
supaya mereka berubah cara pemikiran mereka. Dan saya tak nampak dia punya program lagi, tapi pada pandangan saya perkara yang maha penting ialah kita kurangkan sikit bercakap tentang sastrawan, cakap tentang budaya, culture, tetapi kita lebihkan sikit dari segi analisa secara kuantitatif. Dan apabila kita membawa pemikiran kita di peringkat kuantitatif ni, di peringkat strategis, di peringkat modeling, maka ramalan-ramalan yang kita buat melalui simulation, melalui sensitivity analysis, prediction yang kita buat akan lebih tepat lagi. Dengan demikian kita akan lebih cekap dan kita dapat bersaing dengan lebih hebat lagi di persada antarabangsa. So selagi kita tidak dapat berfikir cara itu, selagi itu kita akan mundur dan kita tidak akan sehebat yang sepatutnya. Jadi asas pembelajaran kita patut bermula dengan angka. We should be more matrix than ever. We should be more matrix, we should be more analytical and focus our attention not on the learning of how to do it, but how to strategize. We are so obsessed today in our learning process to do the calculation, but we forget the most important thing is how to use this tool for strategic purposes. Thank you, sir. Okey. Jadi doktor menerangkan sedikit intipati pendetailan untuk meningkatkan capability dan kompetensi seseorang dalam kaedah, dalam bentuk dikatakan daripada bentuk kuantitatif. Kuantitatif yang memerlukan data dan sebagainya. Itu merupakan you boleh guna pakai untuk makro dan micro level pada usahawan-usahawan yang berminat mengatasinya. Sebab tu saya ingat Dr. Arifin sendiri dia buat kursus juga. Doktor ada menyentuh khusus tentang penyediaan business planning dan juga financial planning. Jadi itu merupakan area of concentration Dr. Arifin. So kalau dalam bentuk kalau doktor kata menyentuh benda itu diperlukan, bagaimana pula Muhammad Atan sebagai seorang coach, apa yang coach boleh bantu tentang perkembangan yang boleh membantu daripada kuantitatif dan juga kualitatif pemikiran seseorang untuk mencari jalan membina strategi untuk mengatasi suasana macam sekarang ni dalam keadaan COVID dan sebagainya. Apa pendapat coach? Saya ingat ini satu pemikiran yang amat baik, kerana pemikiran planning dengan maju ke depan, di mana kita tengok apakah yang akan berlaku di masa hadapan. Kita bersedia dengan mempunyai strategi-strategi yang disebutkan oleh Dr. Arifin tadi. Dengan adanya strategi-strategi to move forward, maka ini salah satu pemikiran yang tinggi. Masuk scenario planning atau masuk unjuran yang perlu dibuat. Maka ini individu yang minat dalam arena ini adalah individu yang mempunyai peningkatan pemikiran yang dia dipanggil thought form dia adalah thought form yang lebih lah berbanding dengan mereka yang hanya berfikir untuk keadaan sekarang. Tapi bagi mereka yang memikir jauh ke depan, itu adalah mungkin thought form yang amat baik lah. Ada peningkatan dari segi cara untuk maju ke depan. Terima kasih. Okey, saya dapati bahawa Muhammad Atan, Coach Muhammad Atan telah menyentuh tentang thought form dalam bentuk pemikiran yang mana ini memerlukan satu peringkat pemikiran yang boleh dibina dan diasuh dan dibentuk. Sebab dalam daripada segi dialectical thinking atau pemikiran dialektik, dia menyentuhkan beberapa momen. Terdapat 4 momen, iaitu momen dia kira konteks, seseorang cakap dalam keadaan konteks yang bagaimana, konteks marketing yang bagaimana. Yang kedua dia cakap tentang apakah relationship, hubungan dia, konteks dia dengan environment, konteks dia dengan banker dan sebagainya. Itu dipanggil relationship. Yang ketiga dia cakap tentang proses, hasil daripada pembangunan keadaan suasana konteks terkini
yang telah lalui dan juga hubung kait antara klien dengan dia in term of relationship, maka terbentuklah sesuatu yang perlu ditokok tambah. Itu dia become more creative, dia more become more innovative, dan yang the best thing dia cakap, dia panggil destructive thinking, disruption thinking yang boleh membantu seseorang to find the best way at a lower cost, a higher quality of product, higher quality of services. Ini merupakan satu bentuk pemikiran. Pemikiran ini dia katakan membentukkan dialektik yang menuju kepada pemikiran transformational thinking. Oh, yang ini terlalu tinggi sangat kalau nak cakap ini di sini. Yang ini kita kena cakap dalam hari yang lain pula. Tapi saya rasa cantik dan tepat sekali apa yang disampaikan Coach Muhammad Atan tu. Ini merupakan satu tajuk topik yang kita boleh bincang, saya rasa. Kalau ada yang berminat, sila nyatakan, kita akan buat special topik yang cara begini akan meningkatkan pemikiran seseorang untuk mencipta strategi. Boleh menggunakan cara pemikiran kuantitatif dan kualitatif seperti yang telah disampaikan oleh Dr. Arifin tadi, menyentuh. Jadi kemampuan seseorang menggunakan kuantitatif tu, dia mesti reach a certain level of thinking capability. Ataupun kita katakan dia mesti ada certain level of dia kata development, okay? Dia panggil social development dan cognitive development yang mampu memperlihatkan sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tersirat. Sebab itulah perlunya peranan yang dimainkan oleh seorang coach. Coach yang terlatih boleh membantu seseorang itu melihat kembali daripada sudut kemampuan kebolehan yang setelah pun ada pada dirinya. Maka daripada sini, apa Cik Muhammad Atan, Coach Muhammad Atan sebut tadi, ada hubung kait dengan peranan kita sebagai seorang usahawan dan seorang manager ataupun strategis dan sebagainya. Jadi, secara tak langsung saya menyentuh secara keseluruhan. Tetapi kebanyakan kita berkemampuan mencerita benda yang telah berlaku, contextual. Telah berlaku, tetapi kita tak berani explore to the unknown. Untuk memampukan seseorang explore kepada the unknown area, dia mesti ada dua kekuatan yang balance, iaitu antara social emotional dia dan juga cognitive development dia. Maka nak wujud satu kita panggil pembangunan perubahan dalam bentuk FOR. Dia punya focus attention atau kita punya frames of reference. Okey, daripada hasil saya sebut sikit tadi doktor. Apa yang doktor boleh tambah lagi dalam bentuk penerangan saya beri tadi? Nanti cukup jelas, iaitu keperluan persediaan kepada seseorang untuk mempunyai nilai-nilai ataupun skill yang disebut oleh doktor tadi. Dia terpaksa reach certain level of thinking capability. Kalau HOT saja, dia mesti melintasi atas pada HOT. Kalau HOT dia banyak berteraskan kepada contextual, tapi kita memerlukan banyak proses thinker. Macam mana Dr. Arifin? What come up to your mind? Saya nampak doktor berfikir begitu mendalam. Sila kemukakan sikit doktor. Saya pernah berjumpa dengan beberapa profesor di universiti. Orang universiti ni memang kita tahulah bahawa mereka ni buat a lot of research and kajian tentang beberapa perkara apa perkara yang mereka minat jadi dia lebahkan kepada orang ramai. Tapi yang kita jadi masalah, saya dengar juga kajian-kajian yang dibuat di universiti, tidak banyak kajian-kajian yang dibuat di universiti dapat dilaksanakan di pasaran. It is not being commercialized. I think 95% of the research done in universities, local or international, has not been commercialized. Why is this so? Because this research are not being related to the commercial world outside there. They cannot, somehow they fail to relate their findings to the commercial world, to the world outside, the real world outside. And I asked them, in the real world outside, kita lihat kebanyakan pembangunan ataupun pengurusan yang dilakukan di dunia perniagaan ataupun pentadbiran is not really innovation, is not really ciptaan baru ataupun kreativiti baru. Kreativiti yang kita hendakkan ialah hanya 10% atau 20% ya dalam pengurusan kita hari-hari. 80% dalam pengurusan kita ialah copy and paste. Saya ingin tekankan dulu, ya, dalam 80% dalam apa yang kita amalkan setiap hari ialah copy and paste. Jadi proses pembelajaran kita dari di peringkat 80% copy and paste senang aja sebenarnya. If you can repeat, kita boleh hafal, kita boleh itu, it is done. Kalau in order to copy and paste pun tak semestinya betul.
Ada orang copy and paste tak dapat kesan yang 100% pun. Dia mungkin proses pembelajaran dia tak tepat lah. Tetapi apa yang saya tekankan, sebenarnya kreativiti ataupun pemikiran cara tinggi ni hanya diperlukan di dunia realiti di luar sana, hanya adalah 20%, 15% saja. Yang kita katakan Bill Gates ataupun lain-lain pencipta-pencipta yang terkenal ni, dia orang ni dia cipta, hasil ciptaannya adalah 15%. Jadi amalan kita dalam perusahaan hari-hari is actually best practices saja, best practices. Dan saya lihat apabila saya utarakan masalah ni kepada profesor-profesor kita, dia terperanjat. Dia kata apa yang kita amalkan baik dalam multinational corporation adalah best practices. It's not really innovation ataupun ciptaan baru yang digunakan untuk atomic bomb ke rocket science ke sebagainya. They are just most of it are practices which have been proven correct elsewhere, which has been done and been proven right. But of course, these best practices has been developed further, has been improved. This question of improvement and whatnot. So when you talk about best practices, improvement, development, it's all about measurement. Until if you're able to measure your performance, your work, then you can talk about performance improvement. But kalau selama ni kita hanya berkhayal ataupun tidak ada measurement, macam mana kita nak cakap tentang improvement? So we cannot talk about improvement, neither can we talk about development. So learning, development, improvement, result is all about measurement. And the best way to measure is to train our people to be more quantitative. And I would suggest simply make this compulsory for every one of them to do Excel. Thank you. Okay, satu penjelajahan slightly detail toward the quantitative approach kind of thing. Alright, good. So inilah kita katakan persediaan kemampuan. Kita kata that's why we go to the developments of the person. Iaitu kita ini apa yang ditimbulkan doktor tadi menyentuhkan individu punya capability. Capability itu yang membentukkan setelah mengikuti dia punya capacity, maka terbentuklah kompetensi. Apa yang diterangkan tadi ialah capability, itu the source. Sebab tu dia kata competency grounded from capability, filter through capacity. Jadi Milo kata capability itu apa dia? The capability ni terdapat dua benda unsur di dalamnya. Satu dia panggil social emotional, satu lagi dia panggil cognitive development. Social emotional dia menyebut tentang meaning making. Right, cognitive bentuk sebenarnya logical thinking. So you have to go beyond than logical thinking. Itu dia panggil dialectic thinking dan go to transformational thinking. Combination of this cognitive dan social emotional menyebabkan pembentukan dia punya mengikut saluran yang digunakan untuk meningkat cari idea. Jadi nak pergi ke level yang Dr. cakap tadi, persediaan perlu kita wujudkan. That's why kita adakan training dan kita adakan coaching. Nak mengeluarkan kemampuan, hidden dimension yang ada pada dia orang tu, kemampuan yang ada. Allah kata aku jadi manusia sebaik-baik kejadian. Jadi memang pada semua manusia ada sebaik-baiknya. Jadi macam mana kita nak membantu mereka? Sebab tu kita provide coaching services. Ya, coaching services sebab coaching kita coach to the best. It's the best yang selalu to do more for the future. Sampai tu dia kata do something that is sometimes along the journey bila kita mencari sesuatu, kita bump into a new area. Maka di situ ya keluar yang dikatakan disruptive technologies. Sekarang ni marketing 5.0 menyentuh tentang dia panggil human mimicking. Human mimicking technologies menggunakan dia kata to create, to communicate, to deliver and enhance the value across the customer journey. Itu yang dalam 5.0 punya marketing yang tulis oleh kita punya profesor terkenal 5.0 iaitu kita punya saya pun lupa lah, iaitu Philip Kotler. Dalam buku yang terbaru dia menyentuh tentang terdapat, dia kata ada 5A. First, when they want to understand about the customer. Apa dia? How to create aware. Kedua, how to create appeal. Ketiga, how to allow people to ask more. Keempat, how to make them making decision. Last kali, advocate. Alright, dia melintasi pada 5 part
4P itu menyentuh tentang dia panggil new customers expectation atau new customer behavior. Jadi memang betul lah kognitif dan social emotional sangat diperlukan. Ada apa-apa lagi nak ditambah oleh Coach Muhammad Atan? Sila. Sekarang ni kita dah cakap lebih kurang 51 minit. Ada apa-apa Cik Muhammad Atan? Pembaharuan, teknik apa sebagainya? Sila. Okey, topik Master Coach tadi terlalu kompleks bagi saya. We are talking about adult development coaching. Di mana ini adalah satu ilmu yang di mana kita tengok dari segi pendirian seseorang, bagaimana mereka melihat pada keadaan persekitaran mereka. Bila kita tidak tahu apa, ada perbezaan di antara behavior seseorang itu dengan apa yang ada di isi hati mereka. Sebab itu kita kena ada satu assessment, melihat kepada mereka untuk dapat memahami apakah sebenarnya pandangan mereka terhadap dunia yang mereka hadapi. So, developmental coaching adalah amat perlu sekali di dalam semua aspek. Terutamanya dari segi macam Master Coach kata, dari segi capability dan kompetensi seseorang itu, cara dia berinteraksi dengan rakan sekerja mereka juga, dan juga dengan ketua mereka. Ilmu yang amat bagus meningkatkan lagi. Terima kasih. Okey, jadi kita dah ada lagi 7 minit akan kita tamat. Saya ingin menyentuhkan beberapa area, iaitu terutama apa yang disebut oleh Coach Muhammad tadi, iaitu memang kalau fikir daripada developmental tu kita go to the highest level kalau boleh. Memang it's very tough and needs a lot of training and intensive mentoring by the qualified personnel to help us to find way to overcome where we are, where we wanted to go. Itu bentuk strategic thinker. Kalau Cik Muhammad ada sebut tadi, peranan empathy memang very highly expected of everyone because design thinking pun dia bermula daripada empathy. Jadi dia memerlukan empathy daripada sudut empathic listening skill dan sebagainya. Jadi keusahawanan sekarang ni bukan saja peringkat yang apa kita lalui, dia memang mencabar, dia melintasi area di unknown. Jadi kita nak pergi pada area di unknown ni, kita memerlukan banyak orang kata research base, dan seperti yang sebut oleh Dr. Arifin tadi, terdapat banyak research kajian yang dibuat dan sebagainya. Jadi benda ni ialah we want to put thing into across the board, become kata street wise ataupun street smart. Macam mana nak menjayakan sesuatu, kita reality take up and start doing something walaupun kecil tapi membina pada masa depan. Makalah sini peranan yang kita buat sekarang ni, kadang-kadang sesuatu yang nak berjaya tu orang nampak macam tak berjaya buat permulaan. Lama-lama baru dia berjaya. Begitulah maka strategi yang dipanggil disruptive technologies ni lahir. Macam saya buat sesuatu, orang kata tak boleh buat. Tapi kalau kita konsisten dan persisten, insyaAllah kita boleh berjaya. Jadi semua terletak pada kekuatan minda dan kematangan social emotional seseorang untuk membina sesuatu. Melainkan ada apa-apa penambahan Cik Muhammad Atan ataupun Dr. Arifin. Saya ingat kita punya sahabat Ahmad Kamil tak boleh join, line dia putus, dia beritahu internet dia very weak. Jadi kepada tetamu kita yang melihat sini, tak banyak, lebih kurang 5-6 orang. Kalau ada apa-apa soalan sila kemuka di sini, sebab dengan ada soalan yang ditanya itu boleh menyebabkan kami go straight to your point yang kita highlight area of your interest secara langsung. Jadi kalau ada apa-apa soalan sila maklum, tulis di kita punya Facebook. Dan ada apa-apa lagi Cik Ahmad nak share Cik Ahmad? Kita mention about destructive thinking tadi adalah amat thinking yang high level, di mana kita kena inculcate seberapa banyak pelanggan atau customer kita supaya mereka mendapat memikir secara tinggi, secara tinggi. Ini adalah perlu sebab secara tak langsung bukan saja kita memerlukan pembelajaran
coaching, kita juga bukan saja kita terpaksa coach atau kita coach orang lain, kita terpaksa juga meningkat coach-coach yang ada, yang kita sendiri juga kena meningkatkan kita punya cara berfikir dan cara social emotional kita dan juga tingkatkan. Jadi dengan itu insya-Allah sama-sama situation di mana semua akan mendapat berjaya melihat kepada pandangan yang tidak pernah kita mengalami sebelumnya. Terima kasih. Okay. Alright. Dr. Arifin, ada apa-apa Doktor you nak join in, nak bring in? Ya. Kita ada di 3 minit. Sebelum kita tamatkan, saya nak bawa perbincangan ini kepada satu senario. Dalam kita merepairkan kita punya kereta, kalau kita pergi kat workshop, kita akan berjumpa foreman dia dulu, bukan mekanik dia. Dan kita tahu bahawa foreman ini datang daripada mekanik yang kanan, mungkin dia ada 10 tahun experience, tapi dia sebenarnya foreman ini sebenarnya dia dah orang yang troubleshoot. Mekanik dia tak troubleshoot. Dia mekanik ni mengikut arahan foreman ni. Jadi dalam sebuah workshop tu mungkin ada satu foreman dan mungkin ada 5-6 mekanik ni. Dan kita lihat peringkat nak sampai ke jadi foreman ini mesti melalui satu proses pembelajaran yang intensif. Bukan saja boleh buat satu benda tetapi boleh mengenal pasti masalah. Jadi supaya juga dalam pengurusan, supaya juga dalam perniagaan. Kalau kita punya pembelajaran kita hanya di peringkat mekanik ni, saya fikir perniagaan kita akan menghadapi kebuntuan, menghadapi masalah. Sebab apabila dia berhadapan dengan masalah, dia tidak dapat mengatasi masalah itu. Dia tak boleh troubleshoot. Dia tak boleh menyelesaikan masalah dia. Dia tak sampai ke peringkat itu. Jadi kita kena mengajar anak didik kita semua kepada peringkat yang saya namakan peringkat troubleshoot level. Troubleshoot level ni diperlukan sebagaimana saya katakan, dia perlukan senario, dia perlukan strategi, dia perlukan model, dia perlukan problem solving negara dalam pembangunan syarikat dan pembangunan perniagaan. Dan juga apabila kita sampai peringkat foreman ini akan naik ke satu peringkat di mana dia boleh jadi pencipta mereka. Dan inilah bagaimana ni motorbike Honda ni dicipta. Honda ni dicipta oleh orang yang mekanik kereta ni, dari Jepun. Dia boleh buat motorbike yang kecil ni. Kalau dulu Norton ni semua ni 250 cc kan, beratus cc. Kali Honda dia buat dengan 50 cc saja. Dan ini daripada meningkatkan lagi motor yang besar, sekarang ni motorbike ni jadi kecil-kecilan. Dia disebabkan oleh mereka dia yang namakan Honda yang mula mencipta mereka motorbike yang kecil-kecilan ni, dan tapi sesama kekuatan lebih kurang sama dia jika dibandingkan dengan motor besar. Jadi apa yang saya nak katakan, peringkat pemikiran, peringkat pembelajaran ini dia ada banyak peringkat dia. Tapi kalau kita tidak sampai proses pembelajaran kita sampai ke peringkat itu, kita tidak dapat menghasilkan pencipta kita tidak dapat menghasilkan orang yang boleh troubleshoot, yang boleh menyelesaikan masalah, yang boleh mereka membentuk strategi, yang boleh membangunkan syarikat dan boleh membangunkan negara. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita dah sampai penghujung sekarang ni. Saya ucapkan syabas, terima kasih atas kupasan pemberian idea yang bernas. Saya harap kepada peserta kita yang masuk ini, yang baru masuk, kita ucapkan selamat datang. Sila dah lihatlah recording video ni, apa kita bincang tadi. Ini merupakan satu pembukaan minda yang melintasi pada nombor kemampuan untuk kita berfikir. Yang kedua, mungkin selepas ini kita pergi real detail lagi bagaimana kita boleh membantu pada sahabat-sahabat. Sekian sahabat-sahabat yang sedang mengikuti ini, saya ucapkan terima kasih. Yang ada lagi yang tinggal yang dapat lihat ni, saya ucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Zubair, dan Cik Nur Mizan dan juga Cik Muhammad Yunus, kita punya Chief Auditor dulu, dan juga termasuk dengan Dr. Waigiman, ya, Dr.
bagi mana orang lama, dia juga seorang coach, dia seorang doktor pakar, dan juga pada Cik Radin Hatta termasuk Rayu Yuda daripada Indonesia, dan lain-lain sahabat kita, saya ucapkan tahniah dapat join. Inilah takat yang kami dapat bincang. InsyaAllah kita jumpa lagi besok. Kami mohon maaf silap cakap, laju cakap dan sebagainya. Ini merupakan satu perbincangan, cari idea sebagai membina kekuatan secara tak langsung. Kita create inspiration and motivation to ourselves and to others. Dengan hati kita mohon maaf, kesilapan ini semua adalah daripada kami, kebenaran daripada Allah SWT. Saya ucapkan Cik Muhammad dan juga Dr. Arifin dan juga Cik Ahmad Kamil tadi. Kita jumpa lagi besok. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi apa ni, kepada